InsyaAllah. Testing 1, 2, 3. Mohon komen suara dari Kampung Sungai Tangkas, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah online untuk Surau Firdaus, Jalan Murni, Sarjana Mimpian, InsyaAllah. Surau Al-Firdaus Surau Raudatul Firdaus, Jalan Murni, Sarjana Mimpian, InsyaAllah. Mohon komen suara, InsyaAllah. Kita share dulu. Waalaikumsalam, Johnny Max. Sama-sama share, InsyaAllah. InsyaAllah. Mana yang dapat tu tolong share, InsyaAllah. Bantu-bantu. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bihalal haramik wa man siwa bismika Allahumma ya daimi ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasifu suwallah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi barakati syarif an tuhibal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita lagi untuk kuliah maghrib hari ini. Untuk kita online kan, kita tujukan terus pada surau Raudatul Firdaus, insyaAllah. Mudah-mudahan dapat keberkatan. Untuk lagi afdal, cantik lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanir malik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah kita masih lagi dalam bab yang menceritakan ghibah ataupun menyebut keburukan orang. Bab ghibah menyebut keburukan orang. Kita tengok perenggan yang kedua daripada atas, ya. Siapa yang kitab muka surat 170, insya-Allah. 170. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibrahim bin Idham
bin Adham menjemput makan beberapa orang, dan ketika makan bersama, tiba-tiba mereka menyebut kejelekan seseorang. Maka berkata Ibrahim, orang selalu makan roti sebelum daging, tetapi kamu kini makan daging dahulu sebelum roti. Hebatnya, Sultan ulama kata, antara ulama yang top dari dulu, Ibrahim bin Adham menjemput makan beberapa orang, dan ketika makan bersama, tiba-tiba mereka menyebut kejelekan. Kejelekan ini menyebut keburukan orang. Mengumpat tengah-tengah makan tu, dan dia mengumpat. Maka berkata Ibrahim Adham, orang selalu makan roti sebelum daging, tetapi kamu kini makan daging dahulu sebelum roti. Maksudnya apa? Maksudnya kita mengumpat ni, maksudnya makan daging sahabat sendiri, daging kawan tu kita makan. Tu dalam maksudnya. Selalunya orang makan daging, makan roti dengan daging. Gang bila mengumpat dia makan daging dulu. Bukan daging untuk roti tu, daging daripada sahabat yang diumpat itu. Abu Umamah Al-Bahaili radhiyallahu an berkata, seorang hamba telah diberi suratan amalnya pada hari kiamat, maka terlihat padanya hasanat-hasanat yang tidak berasa, yang ia tidak berasa melakukannya. Lalu ia bertanya, ya Tuhan, dari manakah hasanat-hasanat itu? Dari manakah hasanat-hasanat ini? Jawabnya, itu dari apa yang orang ghibah, yakni mengumpat engkau, dan engkau tidak berasa. Seorang hamba, diceritakan oleh Abu Umamah, seorang hamba telah diberi suratan amalnya daripada hari kiamat. Bila dilihatnya, diary itu penuh dengan pahala-pahala. Hasanat ni penuh dengan pahala yang ia tidak berasa melakukannya. Yang dia rasa dia tak buat. Pahala tu dia tak buat. Dia rasa memang bukan dia buat. Dia bertanya pada Tuhan, ya Tuhan, dari manakah pahala-pahala tersebut, hasanat? Jawabnya, itu dari apa yang orang ghibah, iaitu mengumpat. Mengumpat apa? Mengumpat dia. Dia tak tahu orang tu mengumpat dia. Tu terkejut dia. Pahala, bank pahala dia penuh. Tak kira saving, current ke, penuh dia punya simpanan pahala. Dia terperanjat. Tu hebat. Tapi dia tak buat bab mengata orang. Kita mengata orang, habis. Ni kena renung kita. Kita tak puasan kadang buat fitnah, mengata orang. Rupanya bank orang tu, bank pahala dia untuk akhirat besok penuh. Sampai orang tu tak tahu akaun dia penuh. Buntung orang. Seorang hakim, sebelum tu, Ibrahim bin Adham berkata, wahai orang yang mendustakan, engkau bakhil, yakni kedekut dengan kekayaanmu apabila terhadap kawan-kawanmu, tetapi suka memberi, seuka memberi dengan akhirat kepada musuh-musuh, maka engkau tidak untung kerana bakhil, dan tidak terpuji kerana kemurahanmu. Orang yang mendustakan, orang yang suka mendusta ni, kau bakhil kepada kekayaanmu, kedekut dengan kekayaan dia terhadap kawan-kawan. Dengan kawan-kawan kedekut. Tu nak tengok kawan kan. Kalau kita musafir, tengok kawan kita macam mana. Tak sekali pun tak membelanja, memang confirm lah. Tu kecuali dia tak berduit. Ni diceritakan dia ada kawan, dia kaya tapi kedekut, bakhil dengan kawannya. Kemudian suka memberi dengan akhiratmu kepada musuh. Bab akhirat ni dia beri pada musuh-musuh dia. Macam mana? Maka engkau tidak untung kerana bakhil, dan tidak terpuji kerana kemurahanmu. Dia pemurah. Dengan kawan-kawan dia, dengan kerabat dia, kedekut. Dengan musuh dia jadi pemurah, yang bukan kerabat dia. Dia ingatkan bab akhirat banyak. Tak. Pasal apa? Dia beri yang bab akhirat tu kepada musuh dia.
Pemurah dia tak kena tempat, padahal ada sahabat dia, ada kerabat dia. Ya, besok di akhirat tidak untung kerana bakhil dia, tidak terpuji kerana kemurahannya. Pemurah pada bukan tempatnya. Seorang hakim berkata, ghibah itu sebagai lauk para qura dan jamuan orang-orang fasik, dan hiburan wanita dan lauk pauk anjing-anjing manusia dan tandas tempat pembuangan kotoran bagi orang-orang yang bertakwa. Ghibah tu sebagai lauk bagi orang qura, para ulama. Ni kena renung kita, ya. Jangan kita mengatur orang, ya. Tapi seronok untuk orang-orang fasik, suka mengatur orang bab fasik, seronok. Sama juga dengan hiburan wanita, ya, dengan makanan-makanan, ya, dengan binatang seperti anjing, manusia, tandas tempat pembuangan kotoran bagi orang-orang yang bertakwa. Itu lawannya. Itu cubaan untuk orang yang bertakwa. Orang yang takut dengan Allah Ta'ala dicuba macam-macam. Bab ghibah tu yang paling hebat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, 4 macam yang dapat membatalkan puasa dan wuduk dan menghapuskan amal, yakni merosakkannya. Arba'un yufattirna as-sa'iman wa yankudna wudu wa yahdimna al-amal al-ghibah wal kazibu wan namimah wan nazaru ilal mahasinil mar'ati allati la yahillu lahu nazaru ilaiha wa hunna yasqina usula syarri kama yaskil ma'u usulan syajari wa syurbul hamdi ya'lul khazaya. Rasulullah SAW bersabda daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, 4 macam yang dapat membatalkan puasa dan wuduk dan menghapuskan amal, yakni merosakkan bab amal. Pertama, ghibah, yakni membincangkan keburukan orang-orang lain. Jadi batalkan bab amal dia. Pertama, bab ghibah. Kalau puasa mengatur orang, tak jadi apa, habis macam tu, ya. Silap-silap batal puasa, silap pahala puasa tu batal terus. Tu kadang orang berpuasa tu lupa. Ramai orang puasa lupa apa? Dia bimbang batalnya puasa, dia tak bimbang batalnya pahala puasa. Tuan Guru Datuk Ismail Kamu selalu sebut, ramai orang bimbang batalnya puasa, tidak ramai orang bimbang batalnya pahala puasa. Kita bimbang batal pahala puasa. Itu kosong belaka. Dan yang kedua, dusta. Suka mendustakan, suka bohong, suka tipu, macam-macam. Yang ketiga, mengadu-ngadu, yakni mengadu domba antara seorang dengan lainnya. Mengumpat dia, ambil cerita ni cerita kat orang, ambil cerita ni masuk grup, ambil cerita ni share kat grup lain. Allah, tu hebatnya buat maksiat menghadap Allah Ta'ala. 4, memperhatikan kecantikan wanita yang haram dilihatnya. Dan semua itu dapat menyuburkan bibit-bibit kejahatan, sebagaimana air menyuburkan bibit tanaman, dan minum arak itu mengatasi semua dosa-dosa. Tu 4 benda tadi hebatnya menerbitkan bab maksiat, menyuburkan bab kejahatan, dia terbitkan bab maksiat, senang nak buat dosa. Ka'bul Akhbar berkata, saya telah membaca dalam kitab Nabi-Nabi yang dahulu bahawa siapa yang mati baru taubat dari ghibah, maka ia terakhir orang masuk surga. Dan siapa yang mati sedang terus menerus ghibah, maka ia pertama akan masuk neraka. Ni Ka'bul Akhbar, kita dah baca kitab Nabi-Nabi yang dahulu bahawa siapa yang mati baru taubat dari ghibah,
maka ia terakhir orang masuk surga. Dan lagi, dan taubat lah. Kalau tak dan taubat, tak jadi ya. Dan siapa yang mati sedang terus menerus ghibah, maka ia pertama masuk neraka. Non-stop. Nak mati pun masih lagi mengumpat. Dia yang pertama-tama kali ditolak masuk ke dalam neraka. Nabi Isa alaihissalam bin Maryam Nabi Isa bin Maryam alaihissalam berkata kepada sahabatnya, bagaimana jika kamu melihat seorang tidur lalu terbuka auratnya? Apakah kamu menutupinya? Jawab mereka, ya. Berkata Isa alaihissalam, bahkan tambah kamu buka yang belum terbuka. Mereka berkata, subhanallah, bagaimana akan kami buka yang belum terbuka? Nabi Isa alaihissalam berkata, tidakkah bila ada orang menyebut kepadamu keburukan ataupun kejelekan seseorang, lalu kamu tambah apa yang tidak disebut oleh orang yang bercakap itu, maka kamu yang membuka sisa auratnya. Ini cerita, cerita umpama. Maksudnya Nabi Isa pun dah infokan dulu, daripada dulu lagi, bila dah melihat aurat orang tengah tidur terbuka, maka kita tutup. Kemudian Nabi Isa tanya lagi, bahkan tambah kamu buka yang belum terbuka. Ini lagi dalam maksudnya. Ya. Bila cerita, bila orang buka satu cerita, ya, tengok aurat ke apa, dia tambah lagi cerita tu bila cerita ke orang lain. Bila cerita tu takat tu je, dia tambah-tambah. Dia bagi bunga lagi. Bagi sedap cerita tu. Habislah. Tu. Ya, maka kamu telah membuka sisa auratnya. Elok-elok tak terbuka, dibuka terus aurat. Nampak semua. Menambah cerita. Sekarang dah berlaku lah. Ditambah satu cerita sikit dalam WhatsApp, tambah cerita, tambah gambar, tambah diagram, share pula grup lain pula, tambah lagi cerita. Bunga-bunga cerita kecil je, tapi jadi tak semena-mena jadi merosakkan satu kawasan sampai satu seluruh dunia tahu bab tu. Khalid Ar-Ribbi berkata, ketika saya masuk ke masjid Jami', tiba-tiba ada orang membincangkan kejelekan orang. Maka saya larang mereka, maka mereka berhenti. Kemudian mereka membincangkan lagi orang. Lalu kembali pada orang yang pertama, dan saya tak juga masuk pada dalam percakapan itu. Maka pada malam harinya saya mimpi datangi seorang hitam tinggi membawa talam berisi daging babi. Lalu mereka berkata padaku, makanlah. Saya jawab, saya disuruh makan daging babi. Demi Allah, saya tidak akan makan. Lalu ia membentak keras kepadaku sambil berkata, engkau telah makan yang lebih keji dari ini. Lalu dipaksakan daging babi itu dalam mulutku sampai bangun dari tidurku. Demi Allah, saya telah tinggal selama 3 atau 40 hari. Tiap makan makanan masih terasa lagi rasa dan bau busuknya babi itu dalam mulut aku. Cerita sahabat ni tegur sahabat-sahabat dalam masjid, jangan cerita keburukan orang. Kawan tu berhenti, habis sembahyang sambung balik keburuk ghibah tu. Dia tegur, kemudian dia masuk pula join balik grup tu. Akhirnya balik rumah, tidur, mimpi dia jumpa makhluk hitam, ya, paksa dia makan daging babi dalam mimpi tu. Tak termakan dia. Kawan tu bagi tahu yang dia umpat tu lagi hebat busuknya daripada daging babi. Dia paksa juga, dia sumbat mulut tu dengan daging babi. 40 hari, 3 hingga 30 hingga 40 hari. 3 hingga 40 hari dia tak boleh lupa. Bukan sedapnya daging babi tu, busuknya daging babi tu. Tu. Tak boleh lupa lagi lah. Rasa hanya busuknya bau daging babi yang dia tak pernah makan, disumbat mulut. Tu mimpi dia boleh ingat lagi bau tu. Bayangkan. Tu kena-kenung tu. Mengumpat tu mesti balas macam tu je. Hebatnya bab umpatan. Sufyan bin Al-Husain berkata, saya duduk bersama Ilyas bin Muawiyah
Saya duduk bersama ya. Sufyan bin Al-Husain berkata, saya duduk bersama Ilyas. Saya duduk bersama Ilyas bin Muawiyah. Tiba-tiba ada orang berjalan, maka saya bicarakan kejelekannya. Maka berkata Ilyas kepadaku, diam. Kemudian dia bertanya, hai Sufyan, apakah engkau pernah memerangi Rom? Jawabku, tidak. Apakah engkau telah perang dengan Turki? Jawabku, tidak. Lalu ia berkata, Rom dan Turki selamat daripadamu, tetapi saudaramu sesama Muslim tidak selamat dari gangguanmu. Sufyan berkata, sejak itu saya tidak berani lagi ghibah menyebut kejelekan orang lain. Dikomparekan, dibezakan. Ya. Dia mengumpat kawan lalu depan mata. Ya. Dia tak takut sahabat tu. Hebatnya negara Turki, hebatnya negara Rom, dia tak bimbang. Tapi dia bimbang sahabat yang mengganggu dengan umpatan, dengan ghibah, perangai ghibah tu. Tu rosak sahabat tu. Tu baru tersedar sahabat tu jauhnya, buruknya bila mengumpat seseorang. Hatim Az-Zahid berkata, 3 perkara jika terdapat dalam majlis, maka rahmat berpaling dari mereka. Ni 3 perkara dalam satu majlis yang berkat, yang rahmat berpaling daripada mereka. Hilang bab rahmat, hilang bab berkah tu. Ya, iaitu membincangkan soal keduniaan semata-mata, gelak tawa, ghibah, membincangkan keburukan orang lain. 3 benda. Ya, pertama, membincangkan soal keduniaan semata-mata. Habis majlis. Elok majlis ilmu. Dia tak fokus dengan majlis ilmu. Padahal bila duduk dalam majlis ilmu tu kan dia dipimpin Allah Ta'ala. Ya, mengingatkan Allah Ta'ala, mengingatkan Rasulullah, mengingatkan kitab Allah Ta'ala. Kan dipimpin. Kalau duduk depan TV tengok My Quran on time, kan kita dipimpin. Allah bagi peluang, Allah bagi peluang kemasan untuk kita mendalami Al-Quran. Tu Allah bagi peluang, maksudnya Allah pimpin kita. Tapi masa tu kita sibuk dengan bab dunia, bincang bab lain-lain. Padahal orang tengah baca Quran. Adabnya kalau kita diceritakan dalam, saya catatkan dalam TV Hijrah, bila kita ni, walaupun dalam TV, bila ada orang baca Quran, adabnya kita tak boleh buat benda lain lah. Kita kena berhenti bila dengar bunyi ayat Quran. Pasal ayat Quran tu dari mana tu? Ayat Quran tu dari mana? Tu kadang-kadang kita ni tak beradab. Ya, apa yang dikata-kata, apa yang ditulis, apa yang dibunyikan, apa yang dibaca daripada Allah Ta'ala tu, kita tak beradab. Tak ada beradab. Sibuk dengan benda lain, bincang benda lain. Ni bincang bab dunia. Walhal waktu kita dibacakan Quran tu, kita sedang dipimpin terus pada Allah Ta'ala. Tu pun kita tak beradab, tak nak mendengar. Ni tu kadang-kadang balik terus. Nanti kita bersambung balik semalam. Ada 5 perkara berlaku, kita dapat bala. Kemudian membincangkan keduniaan. Kemudian gelak ketawa. Tu bab ketawa. Tengah dalam masjid, tengah dalam surau, masih lagi nak seronok. Orang sembahyang, orang tengah azan, orang tengah baca Quran, orang tengah kuliah, masih lagi tak nak. Ya. Kemudian yang paling hebat, ghibah lah. Ya, ghibah membincangkan keburukan orang lain. Tu 3 benda yang dapat dalam masjid berpaling bab-bab keberkatan, rahmat. Bila kita singgah duduk majlis ilmu, duduk majlis zikir, duduk di masjid ataupun di majlis yang ada keberkatan, sebenarnya ada rahmat turun sekali. Sebab tu Luqman Hakim pesan pada anaknya, wahai anakku, kalau ada majlis-majlis yang menyebut nama-nama Allah Ta'ala, ada sebut nama Allah Ta'ala, singgah-singgahlah.
berhentilah, singgah sampai ke level ulama bagi tahu ada majlis ilmu dalam masjid, kita masuk, sepatutnya kita masuk tahiyatul masjid, boleh dikecualikan. Dengar ada majlis, kita dah sembahyang tapi nak sembahyang sunat tahiyatul, sementara tunggu satu waktu kita nampak ada majlis ilmu, kita setakat baca zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 3 kali, kita duduk terus majlis ilmu tu. Sebab pahalanya beratus, tak silap saya 900 kali ganda, 900 kali sembahyang sunat yang kita nak buat, duduk di dalam majlis ilmu. Tapi adab kita tak ada, akhlak kita tak ada, tenang je kita. Yang paling best tu duduk depan penceramah tu terus sembahyang sunat. Itu lagi hebat lah. Ini berlaku. Itu antaranya. Madri. Okey. Itu dia 3 benda ya. 3 benda yang merosakkan rahmat ataupun berkat. Buat majlis yang ada barakah ataupun rahmat, dipalingkan keberkatan. Sama dah macam majlis kahwin pun sama juga. Sampai kita tak boleh dengar, nak menyembang dekat meja tu, nak bersembang saudara mara pun tak boleh. Pasal apa? Bunyi muzik, bunyi karaoke, bunyi muzik, tak kira lah nasyid ke, tak kira lah apa, tapi kadang melampau sangat sampai kita nak bersembang dengan saudara mara, sahabat-sahabat, jiran-jiran. Muzik tu melampaui batas sampai tak ada, akhirnya sok nasib balik lah. Itu je. Tak nak. Hilang tak barakah tu? Hilang keberkatan. Pasal apa? Orang tak boleh ikat silaturahim tu, tak ada. Susah nak bercakap, nak menyembang. Akhirnya pakai bahasa isyarat. Tu. Patutnya relax lah. Bila makan tu kan relax. Tak salah ada nasyid, tak salah ada bunyi-bunyian yang tak melekakan, tapi janganlah kuat sangat macam tak pernah dengar muzik. Ada pula DJ lagilah bingung, macam-macam bunyi, semua lagu nak ditunjukkan. Orang dah dengar dah radio dah apa, tapi relax lah. Tuan pergi ke hotel, makan kat hotel, macam mana makan kat hotel? Ada tempat dinner, tempat makan tengah hari, ada bunyi muzik macam muzik gila babi lah tentu. Kadang pelik. Macam Tuan Guru Datuk Ismail Kamus pernah cerita satu ketika dulu, ladang gandum di India tu, ladang gandum India tu diceroboh oleh binatang babi hutan. Babi hutan cerobok ladang gandum, tak silap saya. Macam-macam dia orang buat, tak lari binatang tu. Akhirnya ada satu orang dapat idea, pasang muzik yang kuat, pasang speaker besar, buka muzik kuat, dipasangnya lagu Michael Jackson. Babi gila lari terus semua. Muzik yang kuat ni, babi pun lari. Binatang babi tu lari, elok ladang gandum tak dikacau lagi. Bimbang babi tu bunyi muzik tu. Manusia pula suka muzik kuat-kuat. Macam mana tuan-tuan? Compare manusia dengan binatang tadi. Mana tadi? Seterusnya Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, jadikanlah bahagian orang mukmin daripadamu 3 macam supaya tergolong orang yang baik. Panjang tu. Jadikanlah sebahagian orang mukmin padamu 3 macam supaya tergolong orang yang baik. Pertama, jika engkau tidak dapat keuntungan kepadanya, maka jangan rugikan atau rosakkan. Kita ni nak jadi tergolongan baik, kita ni tak boleh bagi keuntungan dia, tak boleh bagi dia kebahagiaan ke apa, maka jangan rugikannya, jangan rosakkannya. Tu tak boleh tolong, tak boleh bagi untung dia, janganlah kacau dia. Cuba tengok lebah, tengok lebah, kata Tok Guru. Lebah ni, hebatnya lebah ni, berapa banyak madu dia ambil dekat bunga pokok, bunga-bunga daripada pokok tu, dia tak pernah merosakkan bunga.
Itu lebah. Itu kena tengok perangai binatang lebah tu. Banyak mana madu dia ambil dekat bunga. Dia tak pernah rosakkan satu kuntum pun bunga. Tu hebatnya lebah. Tak menyusahkan orang. Tu ya. Yang paling hebat perangai lebah ni, dia suka merayau. Ada sekali merayau cari tempat-tempat yang ada madu. Bila seekor tu jumpa, dia akan bagi tahu semua sahabat. Semua sahabat tu ada madu kawasan tu. Maknanya panggil semua. Dia tak buat seorang-seorang. Maksudnya apa? Nak bagi tahu kita ni, kalau kita ni kadang-kadang tak nak share, dapat keuntungan, dapat bonus, dapat duit lebih, dapat harta lebih, tak nak share, kedekut nak mampus. Kita lagi teruk pada lebah. Cuma lebah ni dia punya pemimpin dia lebah betina, queen. Kita jangan ikut. Kenapa? Kalau kita ikut, lantik queen control, habis. Tak kira negara ke negeri ke, jangan kita bagi peluang. Yang kedua, jika engkau tidak dapat menyenangkannya, maka jangan menyusahkannya. Dia pesan ke kita, kalau kita tak boleh menyenangkan orang, jangan kita susahkan orang. Tu orang yang baik, tergolong orang yang baik. Yang ketiga, jika engkau tidak memujinya, jangan engkau mencela. Jangan, dah tak ada puji, jangan kita cela. Lepas tu jangan ganggu dia. Tu 3 orang dipanggil golongan yang terbaik, diceritakan oleh ulama. Mujahid berkata, tiap anak Adam ada kawan dan dari malaikat. Maka bila menyebut saudaranya dengan baik, maka disambut oleh malaikat untuknya. Dan untukmu mendapat seperti itu. Sebaliknya, jika menyebut kejelekan, keburukan saudaranya, maka malaikat itu berkata, engkau buka auratnya, engkau koreksi atau membaiki dirimu, dan ucapkan alhamdulillah yang telah menutupi keburukan auratmu. Tu ya. Mujahid cerita, tiap anak Adam ada kawan dari malaikat. Kita ni ada kawan, diiring oleh malaikat. Maka bila kita menyebut saudara kita dengan baik, maka disambut dengan malaikat untuknya. Tu seronok malaikat tu, pasal kita tak menyebut keburukan orang lain. Untukmu dari mendapat seperti itu. Sebaliknya, jika menyebut keburukan saudaranya, maka malaikat itu berkata, engkau buka auratnya. Kita memalukan dia. Pasal apa? Kita memburukkan cerita keburukan orang lain. Kemudian, baikilah diri kita ni. Bila kita baiki diri kita ni, kita ucapkan alhamdulillah. Pasal apa? Kita telah tutup keburukan aurat kita sekali. Tu. Maksudnya kita ni bila membuka orang lain, maksudnya kita ni memburuk orang lain, maksudnya kita membuka keburukan kita sendiri. Bukan kita tutup, alhamdulillah kita pun tutup juga aib kita sendiri. Ibrahim bin Adham dijemput makan, dan ketika duduk tiba-tiba ada orang berkata, fulan tidak datang. Lalu disambut orang yang lain, ia memang berat, tidak boleh bergaul. Lalu Ibrahim bin Adham berkata, ini yang menjadikan perutku berat ketika menghadiri makanan di mana engkau ghibah pada seorang Muslim, lalu ia keluar dan tidak makan sampai 3 hari. Tengok ulama ni. Ya. Kawan tu tak datang pun diumpat. Ya. Tak datang pun diumpat sahabat tu. Itu hebat perangai manusia. Ya. Tak berhenti-berhenti bab mengumpat. Ibrahim Adam kata apa? Berat nak makan perut dia. 3 hari tak makan dia. Apa? Dia terduduk, tersinggah tempat yang orang mengantar orang. Baru nak duduk lah, orang mengantar orang yang tak datang. Seorang hakim berkata, jika engkau tidak dapat mengerjakan yang 3, maka kerjakanlah yang 3. Hakim ni berkata, jika engkau tidak dapat mengerjakan yang 3, maka kerjakanlah 3. Pertama, jika engkau tidak dapat berbuat kebaikan, maka jangan berbuat kejahatan. Dah tak boleh buat baik, janganlah buat yang jahat. Nampak? Kata ulama, kalau kita tak boleh puasa sunat, kita buat perangai, jangan jaga bab masa kita puasa, macam buat puasa juga. Perangai kita puasa tu, kita lanjutkan perangai berpuasa tu walaupun kita tak berpuasa. Ni, jika engkau buat kebaikan, tak dapat nak buat baik, jangan kita buat yang jahat. Yang kedua, jika engkau tidak dapat berguna kepada manusia, maka jangan kejam pada mereka. Kita ni tak ada fungsi dengan manusia, kita jangan zalim dengan mereka.
Jika engkau tidak dapat berpuasa, maka jangan makan daging manusia. Ini lagi dalam lah. Dah tak boleh puasa, nak mengumpat. Jangan. Mengumpat tu maksudnya makan daging yang kita orang umpat tu lah. Besok ditunjukkan di sana. 3 benda. Ulang balik. Yang pertama, jika engkau tidak dapat berbuat kebaikan, maka jangan berbuat kejahatan. Yang kedua, jika engkau tidak dapat berguna kepada manusia, maka jangan kejam kepada mereka. Yang ketiga, jika engkau tidak dapat berpuasa, maka jangan makan daging manusia. Rugi tak puasa. Hari ni dah 24. Betul. Dah 24 Syawal. Besok dah 25 Syawal. Ada orang puasa dah start puasa 2-3 hari, alhamdulillah selamat. Dah puasa 1 hari pun selamat. Pasal apa? Ada 5 hari lagi. Tapi kalau baru nak mula besok puasa 6, dia tak panggil puasa 6, dia panggil puasa 5. Allah Akbar tuan-tuan. Allah bagi peluang penuh macam-macam untuk kita buat pahala. Renung-renung sikit. Wahab al-Makki berkata, seandainya saya dapat meninggalkan ribah, maka ia lebih baik bagi saya daripada mendapat dunia seisinya, sejak dijadikan sehingga rosak. Lalu saya gunakan untuk kepentingan fi sabilillah. Dan bila saya dapat menahan mataku daripada yang haram, lebih baik bagiku daripada dunia seisinya untuk bersedekah fi sabilillah. Kemudian ia membaca wala jaghtab ba'dukum ba'da. Jangan kamu bincangkan keburukan setengah pada setengahnya. Kullil mu'minina yagudduhu min absarihim, yakni katakanlah pada orang-orang mukminin supaya memejamkan mata. Sahabat ni, apa dia kata? Wahab al-Makki, orang Mekah, seandainya saya dapat meninggalkan ribah, mengatakan keburukan orang lain, maka lebih baik daripada saya, lebih baik bagi saya daripada mendapat dunia seisinya. Dia dapat tinggalkan bab buruk tu lagi hebat daripada dunia ni. Dunia ni boleh tolak. Pasal apa? Dia dapat mengecualikan diri pada bab ribah, sejak dijadikan sehingga rosak. Lalu saya gunakan untuk kepentingan fi sabilillah. Bila saya dapat menahan mata dia daripada bab yang haram, lebih baik daripada dunia dan isinya untuk bersedekah fi sabilillah. Pak, jaga mata daripada bab haram. Kemudian dia membaca ayat yang jangan kita bincangkan keburukan setengah pada setengahnya. Ini kita jangan ribah pada sesuatu benda kepada satu orang lagi. Abu Laith As-Samarkandi berkata, orang-orang telah membincangkan cara taubatnya orang yang ribah. Apakah boleh tanpa memberitahu kepada orang yang dibicarakan? Sebahagian menyatakan boleh dan yang lainnya tidak boleh. Menurut pendapat kami, jika ribah itu telah sampai kepada yang dibicarakan, maka harus minta halalnya. Bila belum sampai, maka cukup dengan istighfar dan berjanji kepada Allah Ta'ala tidak akan mengulangi. Ni balasan ribah. Maksudnya kita ni jagalah, takut mengata orang. Kalau sampai kata pendapat, ada pendapat bila ribah boleh tanpa diberitahu kepada orang yang dibicarakan. Sebagainya boleh. Tapi ada satu pendapat, bila kita dah ribah orang tu, cerita tu tak sampai juga pada orang yang kita ribah tu, kita dan lagi astaghfirullahalazim. Cukup dengan istighfar dan berjanji terus dengan Allah Ta'ala, tak buat lagi, tak hendak mengumpat lagi. Seorang datang kepada Ibn Sirin dan berkata kepadanya, saya telah ribah membicarakan kejelekan, kerana itu halalkan saya dan maafkan bagiku. Jawab Ibn Sirin, bagaimanakah saya akan menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah? Seolah-olah Ibn Sirin mengisyaratkan kepadanya supaya minta ampun kepada Allah di samping minta maaf kepada yang digibah itu. Jika belum diketahui oleh orangnya, maka cukup bertaubat kepada Allah di samping mendoakan yang baik bagi dahulu digibah itu,
sebagaimana imbalan gantinya tidak perlu diberitahu kepada orang yang supaya tidak merisaukan hatinya. Kalau tak sampai tak ada lagi risau, tapi kita terus pada Allah Taala mohon ampun dan maaf pada Allah Taala. Minta Allah bagi jalan kita, janganlah kita mengulangi lagi. Jika diperbuat itu pemalsuan nama atau merosakkan kehormatan yang tidak benar, maka taubatnya dalam 3 cara. Memasukkan nama, buhtan, pemalsuan nama. Ia harus kembali pada orang yang diberitahu tentang khabar bohong itu dan menyatakan kepada mereka berita yang disampaikan mengenai fulan itu bohong. Harus dicari orang yang dibuat cerita palsu. Ni zaman sekarang hebatlah, macam-macam perangai manusia, gambar, video, filem, teks, semua palsu sampai sebar. Macam mana nak mohon apa? Dan pergi kepada orang yang diburukkan namanya itu untuk minta maaf dan halalnya. Minta ampun dan maaf, bagi peluang lagi. Ketiga, minta ampun dan membaca istighfar dan perbuatan dosanya, sebab ia termasuk dosa besar. Bahkan Allah telah mengkaitkan penyembahan berhala dengan bab buhtan ataupun cerita palsu. Tinggalkan semua yang najis dari berhala-berhala itu. Tinggalkan juga kata-kata palsu, tuduhan yang palsu, dan tidak dapat dianggap ribah kecuali jika disebut nama perseorangan, tetapi menghindari itu lebih baik. Ni diceritakan. Carilah jalan mohon ampun dan maaf, istighfar pada Allah Ta'ala. Seorang zahid yang memberi kapas untuk isterinya, tiba-tiba isterinya berkata, penjual-penjual kapas itu telah mengkhianati kamu dalam kapas itu. Maka suami segera diceraikan isterinya itu. Kemudian ditanya, mengapa engkau menceraikan isterimu? Jawabnya, saya ini seorang yang sangat cemburu dan saya akan dituntut oleh semua penjual kapas pada hari kiamat. Lalu disebut-sebut isteri fulan itu dituntut oleh penjual-penjual kapas, maka kerana itu saya ceraikan dia. Segera saya ceraikan. Hebat tu. Bini tu mengumpat peniaga-peniaga tu. Bimbangnya suami akan dituntut besok di akhirat. Cerai tu. Punya dahsyat level dulu. Dia tak benarkan isteri dia mengumpat tentang peniaga-peniaga tersebut. Dulunya dahsyat. 3 macam cara yang tidak dianggap ribah yang dosa. 3 macam cara yang tidak dianggap keburukan yang ada dosa. Pertama, menyebut kekejaman raja yang zalim. Menyebut kekejaman raja yang zalim. Tak salah. Memang confirm dah zalim. Pemerintah yang zalim. Boleh disebut? Boleh disebut. Batu hantar pemerintah yang zalim. Pasal apa? Jangan marah pemerintah tu. Kita sebut boleh, tapi jangan tak boleh nak marah. Pasal apa? Ditanya ulama Indonesia, kenapa dapat pemerintah yang zalim? Pasal rakyat dia yang zalim. Jangan kemarah kadang kita dapat pemerintah yang zalim. Pasal apa? Kita yang zalim. Kita sebagai rakyat, kita yang zalim. Kita ada ulama, kita ada orang alim, kita tak nak bantu, kita tak nak menangkan. Kita dah nak menangkan apa yang ditunjukkan Allah Ta'ala. Dah ada Quran, dah ada Rasulullah. Tak nak dipimpin, tak nak dituntun. Dituntun apa? Dipimpin Allah Ta'ala. Tak nak. Akhirnya Allah hantar pemimpin yang zalim. Berlaku dah sekarang. Pasal apa? Dia menzalimi diri dia sendiri. Pasal dia zalim dulu. Berlaku dah mana? Tu contoh di Syria. Berlaku. Pasal apa? Dulu dia pun zalim. Rakyat dia zalim. Modern, trendy, semua cukup. Sama level macam Dubai tu. Semua standard. Hebat. Akhirnya Allah hantar yang lagi zalim. Pasal apa? Awal-awal lagi rakyat dia menzalimi diri dia sendiri. Maksiat terus dengan Allah Ta'ala. Kita kalau buat macam tu, sama je akan kita dapati. Ini Allah bagi peringatan macam-macam. Allah tunjuk dah macam-macam peringatan. Kalau kita zalim juga, kita tunggu dapat pemerintah yang amat zalim. Itu jangan terkejut. Satu lagi puak baru yang akan mengambil alih. Ada dalam Quran tulis.
Dia terlampau teruk sangat satu taman, satu kampung, satu negara tu terlampau teruk sangat dengan bab maksiat ni dengan Allah Ta'ala. Allah ratakan dia. Tu satu hal, dibagi bala dan macam-macam. Ya, bukan Allah ratakan, kadang-kadang Allah ranapkan pemerintahan yang asal digantikan puak yang baru. Tak tahu baik ke tak baik, kita tak tahu. Itu yang dapat yang zalim. Habis. Dah berlaku juga sesetengah negeri. Kita macam mana tuan-tuan, kita macam mana dengan Islam kita, macam mana kita dengan Allah, macam mana kita dengan Rasulullah, macam mana kita dengan kitab Allah Ta'ala. Allah bagi peluang macam-macam. Dikurung kita dengan PKP, daripada PKP sampai jadi PKPP. Maksudnya kita ni disuruh uzlah, maksudnya apa? Suruh kurung di rumah. Nak mengingatkan Allah sebenarnya, bukan nak mengenyangkan perut, bukan nak Allah Akbar, ya, bukan nak bertanding bab lauk, bukan nak menunjukkan bab hiasan rumah. Kadang-kadang pelik kita ni, kadang-kadang dah bagi ingatan pun masih lagi nak melawan macam-macam perangai umat Islam sekarang. Itu yang kedua, menyebut kekejaman zalim yang dibolehkan ghibah. Yang kedua, menyebut kerosakan akhlak orang yang terang-terangan berbuat dosa di muka orang. Boleh disebut. Dan depan kita maksiat, kita boleh sebut, jangan dibiarkan. Kita sebut dan ambil tindakan. Dibimbangi bala Allah hantar, kita pun rata. Yang ketiga, menyebut kesalahan ahli ibadah, ahli bid'ah jika disebut faham mazhabnya. Adapun bila menyebut badannya, maka ia termasuk ghibah yang dosa. Nabi SAW bersabda, sebutlah kejahatan yang lacur supaya orang lain berhati-hati daripadanya. Ni bab bid'ah, ahli bid'ah. Janganlah kita yang dibolehkan sebut, apalagi yang bab maksiat, supaya orang lain berhati-hati orang yang membuat maksiat. Ghibah yakni, sikit lagi, ghibah yakni membincangkan keburukan orang. Itu ada 4 perkara. Bila ghibah ni membincangkan keburukan orang itu, menyebabkan ada 4 perkara berlaku. Pertama, menyebabkan kufur yakni kafir. Kedua, munafik. Ketiga, dosa. Keempat, dia mubah atau mubah berpahala. Itu 4. Ada 4 perkara. Menyebab kufur, menyebabkan munafik, menyebabkan dosa, dan menyebabkan bab pahala. Ujung dia ada dapat pahala. Kalau nak menyelamatkan, kita bagi tahu awal-awal lagi. Maksudnya kita sebut tadi yang tiga macam yang dianggap tidak berdosa, iaitu menyebut kezaliman raja, menyebutkan kerosakan akhlak terang-terangan, yang ditunjukkan terang-terangan. Yang ketiga, menyebabkan kesalahan ahli bid'ah ataupun bab faham mazhabnya, menyebut badan, menyebut ghibah, menyebutkan ghibah orang yang buat dosa, untuk biar kita ni berhati-hati padanya. Sebutlah kejahatan itu, maksiat itu, supaya orang lain berhati-hati. Nabi pesan. Takat turut malam ni panjang lagi nak sambung, ada lagi 2 muka surat. Kita berhenti takat tu, sambung malam esok di surau esok 17 hari Rabu, InsyaAllah surau Ar-Rahman, Puchong, Taman Prima, InsyaAllah. Sekian malam ni, InsyaAllah. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, buruk daripada saya, kita sambung malam esok di surau Ar-Rahman. Bukan di surau, di online surau, untuk surau Ar-Rahman. Bab ghibah ada sikit lagi. Mana yang terbaik daripada Allah Ta'ala, yang lemah tu daripada saya sendiri, kita sudahi surah Al-Fatihah, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri minna waqdi hawadina wa ta wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri minna waqdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tahassanna bi zati wal jabr wa tahassanna bi malakul khallazi la yamut. Isrifanna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya Allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya Allah maka min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la ya'ti bil hasanati ya Allah. Bismillah ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta ya dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih. Ribuan terima kasih pada surah Raudah, surah Raudah, surah Raudatul Firdaus, insyaallah di Taman Jalan Murni, Sarjana Impian. Bagi saya peluang untuk teruskan online walaupun tak ke sana. Insyaallah doakan kami insyaallah. Ucapkan ribuan terima kasih pada yang menyokong insyaallah. Mana yang dan lagi boleh share insyaallah. Okey, insyaallah terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi